Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi rahimahullah. Pada bab yang keempat pada malam ini, muka surat 89 itu. Itu babu maja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membicarakan tentang tarajjul ni Rasulullah merapikan rambutnya. Cuma dia buat sini bersisir. Dia tidak dia sebab dia tarajjul ni dia melibatkan tiga perkara. Sisir pun boleh termasuk juga. Yang kedua, membersihkan. Dan yang ketiga, inayah. Inayah ni maknanya dia beri perhatian, sangat memberikan perhatian terhadap pengurusan rambut dia. Jadi hak pentingnya bersih. Dan Nabi sikat rambut dia. Dan Nabi jaga sungguhlah, sehingga Nabi letak minyak rambut. Ada tiga perkara tu maksud tarajjul. Tapi kalau dalam kitab biasa ni, tarajjul ni dia sebut sikat lah, sisir rambut. Tapi sebab tu bawah tu dia buat tu ni, penulis membuat bab ini untuk menerangkan bagaimana Rasulullah sikat rambut. Jadi dia kata sikat rambut taklah mengatur rambut, membersihkan dan memperhatikan. Sebab tu tempat sisir tu, kalau payah kita kena terjemah tarajjul, tempat bersisir. Hak tajuk asal dia tarajjul. Tarajjul ni maknanya mengatur rambut, mana nak belah tepi ke, nak belah tengah ke, lepas tu panjang pendek dia, tu maknanya tu salah satu makna. Yang kedua, membersihkan rambut. Kadang-kadang Nabi basuh sendiri, kadang-kadang isteri Nabi basuh rambut Nabi. Dan juga wal inayatu bih, mana memberi perhatian terhadap penjagaan rambut. Dia tu tiga perkara yang termasuk dalam tarajjul. Jadi kalau kita terjemah sisir saja, tarajjul dia tidak lengkap. Itu satu makna saja. Sebab tu kalau kita nak terjemah gini, Rasulullah sangat menjaga rambut dia. Jaga tu bukan bersih saja. Tidak kata bereseng. Sebab dalam hadis lepas ni kita akan jumpa Nabi tegur ada seorang tu rambut dia tu kusut masal lah. Nabi tegur dia. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi petunjuk Nabi, pengajaran Nabi dalam masalah ini juga dalam masalah-masalah yang lain adalah wasatiyah, pertengahan. Tidak terlalu dan tidak melampau dan tidak terlalu mengabaikan sangat, tapi pertengahan. Jadi Nabi SAW bukan seperti orang yang terlalu fokus pada penjagaan rambut sehingga menghabiskan waktu yang lama hanya untuk menyikat, memperbaiki rambut, duk bak rambut saja tu jadi rugi masa dah situ. Tidak begitu. Dan Nabi juga bukan seperti orang yang langsung tidak mempedulikan keadaan rambutnya dan tidak beri perhatian, tidak juga. Itu makna wasatiyah tu, pertengahan. Bahkan Nabi ni adalah pertengahan, tidak terlampau, tidak berlebih-lebihan dalam penjagaan rambut dan tidak juga sampai mereka mengabaikan, melalui. Tidak. Ni siapa kita kata setengah ya, maknanya kos siapa untuk rambut saja tu berapa ratus, seminggu sekali kerak tu 70 riyal misal ada. Nak nampak begitu semua. Jadi kos tu kada 4 kali sebulan tu beratus jugalah. Moga dia tidak guti sport kita ke 10 riyal ni dah. Dia sekali dengan basuh shampoo dia tu berapa dah, nak tanya shampoo dia chip satu pun 80 riyal kedai tu. Kita terak juga sekali 70 riyal tu. Kata no. Sopo yang aku buat rumah pun dia adalah keistimewaan dia tu. Itu maksud dia. Mana kalau banyak, kalau seminggu 70 riyal berapa tu? 200 lebih kita tak?
Tu maknanya melap. Ni tak cara langsung. Siapa bau misalnya? Tu. Tapi pertengahan. Jadi sini kalau dalam kitab lain lah, sebab ana rujuk, kalau dalam internet tu banyak dia mari. Bila kita mari hadis dia mari ulama tu kata gini dengan rujuk kaya lengkap. Poin paling utamanya sini sebelum kita bincang hadis dalam mukaddimah ni, mana Nabi tidak menghabiskan kita kata masa yang banyak, duit, tidak di sini. Tapi secara sederhana saja. Baik, hadis yang pertama. Di bawah bab ini Imam Tirmizi kemukakan 5 riwayat. 5 riwayat di bawah bab ini. Riwayat pertama itu riwayat yang ke-32. Wa bihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'n bin Isa qala hadatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abih an Aisyah qalat kuntu urajjilu ra's Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku pernah menyisir ataupun menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu aku sedang haid. Sebab tu kena menyisir tu kalau boleh hubah lagi molek. Sebab dalam hadis ni sebenarnya urajil ni dia bukan sisir saja, dia basuh, dia cuci, lepas tu dia sisir. Tu mana urajil. Nak terjemah mana aku bahasa Melayu kita tahu tu? Merapikan lah kita kata. Merapikan tu lebih dekat dengan makna. Kalau sisir nampak spesifik sangat. Merapikan. Aku pernah merapikan. Jadi maksud merapikan itu 3 kali tadi lah. Basuh, maksudnya bersih, termasuk sisir, dan juga dia beri perhatian yang mendalam. Tapi tidaklah siapa perekat jadi habis masa di situ. Itu maknanya, sebab tu merapikan asal lebih dekat lah. Mana aku pernah merapikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara pada waktu itu aku dalam keadaan haid. Baik, cuba kita tengok ni. Hak ni kita bincang dah dalam Sunan Nasa'i dulu. Hadis ini menjadi dalil keharusan, bolehnya makna keharusan seorang wanita, yakni isteri, merapikan rambut suaminya walaupun dia dalam keadaan haid. Hadis ini juga menjadi dalil keharusan seorang wanita haid menyentuh suaminya secara langsung tanpa berlapik, atau suaminya menyentuhnya tanpa berlapik. Juga menjadi dalil bahawa badan wanita yang sedang haid itu tidak najis. Sebab itulah setengah ulama, seperti yang kita bincang dalam Sunan Nasa'i dulu, hadis ini antara salah satu contoh hadis kritikan Nabi terhadap masyarakat jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah menganggap wanita haid ni kotor sehingga tak makan semeja, tidur bilik berasingnya, tak benar masuk. Bahkan ada disebut adalah kitabnya, setengah-setengah tu dia suruh isteri dia kalau rumah dekat-dekat masa haid tu suruh duduk balik rumah mak dia. Maknanya zaman jahiliyah. Tu Nabi nak ayatnya tak betul tu. Cara tu tak betul. Sebab tu Nabi suruh isteri dia ambil sejadah dalam masjid. Isteri dia kata saya dalam keadaan haid. Isteri dia kata haid bukan di tangan kau. Maknanya itu isyarat tubuh wanita ni bersih ketika haid itu. Jadi bagi wanita yang hidup di dua alam lah, kita alam jahiliah dengan alam Islam, dia akan rasakan perbezaan. Bagaimana dia dapat nilai kedudukan dia tu dinilai lebih tinggi lah semasa dia menjadi muslimah itu. Baik, hadis yang kedua, dah ni dalam Sunan Nasa'i kita bincang dulu, mengurus rambut ni termasuk dalam fitrah. Dia termasuk dalam fitrah. Fitrah ni makna daripada Nabi-Nabi dulu pun begitulah. Itu makna alam fitrah tu. Baik. Wa bi qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Ar-Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban huwa Ar-Raqashi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasrih lihyatihi wa yukthiru al-qina' hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebiasaan Rasulullah sering ataupun seringlah terjemah dalam kurungnya itu lebih tepat lagi, sering mengenakan minyak rambut pada rambut dia, sering menyisir janggut dia, dan beliau banyak
Dan beliau acap kali memakai kinak. Kinak, sehingga seakan-akan bajunya adalah baju tukang masak atau tukang minyak. Baju tukang minyak. Hak tu kena tanda tu, kena buh le kurungnya. Sehingga dengan tukang minyak tu kena buh le kurungnya. Sebab ni bahagian ni ulama pertikaian. Baik, cuba kita tengok bawah ni pun dia ada sikit dia buat. Cuma anda tengok dalam syarah tu, dalam Maktabah Syamilah lah, kita tarik hadis ni dia akan keluar berbelas-belas huraian ulama berkenaan dengan masalah ni. Baik, kita sebut sini, dia sebut dah sikit sebagai, tapi tidak banyak. Baik, Rasulullah, ini kata-kata Anas perkataannya, yakni perkataan Anas. Rasulullah SAW biasa atau sering meminyaki rambut dia, maknanya bubuh minyak rambut tu, menyikat ni sisir janggut ni. Apa maksudnya? Kata Syekh Abdul Razak, dia kata maksudnya Nabi ni SAW banyak menggunakan minyak rambut. Ketika dia sisir rambut tu, dia buh minyak rambut sesuai dengan zaman tu. Kalau dalam kitab dia kata minyak zaitun tu. Demikian juga pada janggut dia. Cuma di sini ana ada buat nota ringkas saja ni berdasar pada hak syarah lain. Jadi tidak bermaksud meletakkan minyak rambut atau membubuh minyak rambut dalam jumlah yang banyak. Tidak, ulama kata tidak. Itu tidak. Bubuh tu mana sebab tu dalam setengah kitab dia kata bubuh minyak tu dalam keadaan nipis saja, bukan tebal. Tu. Boleh dikatakan begitu. Turbashti misalnya antara sebab kalau kita nampak sini ni kan nampak banyak bubuh, memperbanyak minyak rambut ni. Sampai berjeruk tu. Baju pun jadi sepotong minyak wangi ni pula, potong minyak ni pula. Tu lama petika tu Ibnu Katsir kata tak munasabah langsung ni. Baik, tak apa, kita tengok sebab itulah ana petik sini, bukan turbasti sajalah, ramailah ulama lain katanya, dia kata bukan bermaksud membubuh minyak rambut dalam jumlah yang banyak, tidak. Dengan kadar yang munasabah lah. Baik, yang kedua, sebab anda buh nombor ni, yang kedua, perkataan Anas, dan Nabi SAW banyak memakai kinak. Kesal dari kinak ni, dia kesal daripada buh minyak rambut tu, maka dia pun pakai kinak, takut kena serban, takut kena baju. Jadi kinak ni apa maksud sebenarnya? Kinak ni adalah kain yang digunakan untuk menutupi kepala ketika rambut diminyaki agar baju tidak terkena minyak. Beliau SAW banyak memakai kinak kerana seringkali menggunakan minyak rambut. Hak ni juga ulama kata tidak bermakna guna terlalu banyak. Dia gini, ni kalau kita ambil, hak ni pendapat yang kebanyakan ulama. Kinak ni adalah satu, biar kita kata kain yang sekadar menutupi kepala. Bila Nabi pakai minyak rambut tu, bukan semua, sebab itulah Nabi pakai minyak rambut ni tidak semua. Tapi seringkali ketika Nabi pakai minyak rambut, maka Nabi letak satu kain dulu. Kalau kita lenggak piyah lah, baru Nabi pakai serban. Jadi antara serban dengan rambut Nabi tu ada sehelai kain yang kecil yang sekadar menutupi kepala. Itu kebanyakan ulama kata. Jadi bila dia pakai serban, minyak rambut tak akan meresap pada serban dia. Sebab minyak rambut yang digunakan oleh Nabi ni, dia ada warna dia. Warna dia tu bukan putih juga tu, dia ada kuning, minyak zaitun ni. Jadi kalau dia kena tu megak Nabi, ulama kata Nabi kebanyakan pakai baju putih. Sebab tu setengah ulama kata ketika Nabi pakai baju putih, Nabi tak buh minyak rambut tu sebab takut kenanya nampak di dabah baju, kita kata tak. Jadi tak comel lah. Sebab apa? Sebab dalam riwayat lepas ni, riwayat Sunan Abi Daud, Nabi tegur ada seorang tu nampak top dia tak molek gitu. Nabi jagom penampilan setahun tu. Jagom Nabi. Sebab itulah Maulana kata Nabi ni orang paling semak lah. Sehingga sahabat dia kata comel. Nabi nak gitu mak dia. Sebab tu ulama kata tidak pernah sabah ni. Siapa jojoh kata tak. Tidak pernah sabah. Tapi kuku mana hak kinak ni semua ulama kata ada Nabi pakai. Tu pendapat pertama hak tu kebanyakan. Tapi ramai juga pendapat bukan seorang. Dia kata kinak ni dia kata Nabi letak atas sebesar lagi. Supaya ada setengah kita pakai sebab dia letak atas ni pula. Kadang-kadang lepas tu dia letak tu dia kena di bahagian ni. Jadi gitu. So dia kadang dia ikat sini pada. Ya atas. Tu kinak juga. Banyak makna kinak ni. Tu.
Makna kain yang digunakan untuk tutup kepala tu lebih kecil daripada ridak. Kain hak sebar tak atas belakang tu. Ada juga. Tapi ana lebih suka ambil pendapat aku banyak ke tu. Hak ni kain untuk pakal letak atas kepala. Kalau orang perempuan kat dia panggil anak tudung dia panggil. Kana lah. Bukan kana, anak tudung dia panggil. Apa dia panggil tu? Anak tudung lah biasa orang panggil tak. Kalau perempuan dia letak, lepas tu baru dia pakai kain tudung tu. So lagi tu. Gitulah lebih kurangnya. Itu aksarul syarihun kata gitu. Kinak ni. Sebab kalau kita tengok dalam kaum kinak ni mas topeng muka tu. Kalau bahasa baru. Topeng muka tu mas kita pakai tu. Hati dia panggil kinak dalam bahasa baru. Ke topeng orang pakai hok kena lalu muka tu kena dia rambut lalu. Tu orang panggil topeng. Sebab kinak ni dia gini, bila dia pakai tu dia macam tutup sikit sini. Supaya orang Arab pakai lah ni lah. Orang Arab dia pakai piyah, lepas tu dia letak pula atas ni. Seperti Syekh sudah pakai masa semaya. Kadang-kadang kena spek ni lah. Bila dia nak sujud tu dia buat gitu baru terakak sikit. Tu kinak. Setengah ulama kata tu kinak. Tetapi kebanyakan pensyarah hadis kata kinak ni tujuan pakai kinak tu nak supaya minyak rambut tak kena dari sebal. Jadi hak lebih tepatnya dia pakai di bawah sebal. Dah tu kebanyakan pensyarah hadis kata. Kalau al-muqni bahasa baru ni pun mana topeng. Al-muqni daripada kinak ni lah. Gitu maksud dia. Hak nombor 3 seterusnya hak tu menjadi pertikaian. Kata-kata Anas sehingga ayatnya banyaknya Nabi pakai sehingga seakan-akan baju Nabi tu adalah baju tu kan minyak. Jadi apa kesan daripada minyak dia rambut tu. Ya Allah kalau gitu tu. Jadi tukang minyak adalah orang yang selalu berurusan dengan minyak. Minyak apa kau tak kira lah. Bukan minyak petrol ni. Orang seperti ini maka dipakai yang mesti ada percikan atau kesan minyak tu. Dalam masalah ini hal tersebut adalah mungkar. Parut dia Pak betul tu. Hafiz Ibnu Katsir ketika dia bincang hadis ni dia kata gini. Dia buat mari Ibnu Katsir para ulama kritik hadis ni. Lepas tu kalau kita tengok pun kita tak baca dia punya sanad dia lemah boh tu. Kita baca lepas ni lah. Dalam hadis ini ada hal-hal yang aneh dan mungkar kata Hafiz Ibnu Katsir. Di antara hal yang aneh adalah lafaz matan hadis ni sehingga seakan-akan baju Nabi tu supaya baju tu kan minyak. Kesannya minyak di kepala tu. Mana fikir jeruk tu orang panggil jelepek rambut tu. Gede? Jadi gitu pula. Lebih pada sapu pula. Tu aneh tu mungkar ni Ibnu Katsir kata. Baik, ini adalah ciri yang pasti diingkari oleh orang yang melihat dia. Kalau orang tengok dia, orang tak akan kata gitu. Apa yang boleh jadi gitu hadis ni? Sahabat lain tak ada sebut gitu. Tu pelik tu dia kata. Misalnya dia panggil dalam Sunan Abi Daud ada satu riwayat. An Jabir bin Abdullah qala Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam far'a rajulan sya'itha qad tafarraqa sya'ruhu faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah wa ra'a rajulan akhar wa alayhi thiyabu wasiqah faqala ama kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan beliau melihat ada orang pada waktu itu ada orang yang dalam kondisi rambutnya kusuk masai. Acak-acak kata mana kusuk masai. Sya'than ni kusuk masai. Seperti orang naik kuda hasil pada angin tu jadi lagu tu dia panggil sya'than. Kusuk masai lah kita kata. Rambutnya berselerak. Gimbal tu berselerak, tidak terurus. Bila Nabi tengok gitu, maka Nabi pun kata, tengok Nabi, dia tegas lalu. Dia kata, apakah orang ini tidak boleh mendapatkan apa yang boleh merapikan rambut dia? Tak boleh kau cari sisir, kau cari minyak rambut biar nampak kemas. Tak boleh kau. Tengok Nabi tak suka tu. Jenis beres kita kata tak. Jenis orang panggil apa tu? Nampak comok kita kata. Nabi tak usah gitu. Kemudian ada pula Nabi lihat orang yang ni sahabat belaka ni. Ni dalam proses sahabat macam-macam, ada orang kampung, ada kehidupan dia tu. Ni proses pendidikan. Pakai dia kotor. Nampak adalah kesak-kesak kotor tu. Wasiqah tu makna kotor. Kadang-kadang boleh jadi kerana seluk kalau kita kata, ataupun kerana minyak, tak kira. Mana nampak tu macam ada kesak. Tapi bukan najis. Ulama kata kotor ni bukan najis. Sporet goreng ikan lah.
kita goi ke mesti bam kadang-kadang ada kesek-kesek tu dak. Tai kepuk nepuh tu. Ada jenis kepuk nepuh. Apa mercung tu. Tahu punya warna kepuk tu. Bisa kena baju. Itu bukan kata najis dah. Maka Nabi kata tak ada ke, tak boleh ke orang ni cari air basuh kat kotoran di baju dia tu. Nabi tak suka. Nabi tak suka gitu. Jadi kalau Nabi siapa kena baju supaya tukar minyak, bercanggah dengan hak ni hadis ni. Sedangkan hak ni sahih. Hak ni sahih riwayat Abu Daud ni sahih. Cuba kita tengok nota kaki 78 sebelah tu. Hak hadis 33 tadi. Sanadnya lemah. Sanad hadis ni lemah. Sebenarnya ya tak apalah, setengah ulama kata hak lemahnya hak kata kesal minyak rambut banyak dah sampai jadi supaya tukar minyak jadi baju. Hak tu tak lemahnya. Hak kata Nabi jaga merapikan rambut sisi janggut, hak tu banyak hadis tu. Hak tu sahih matan itu. Cuba kita tengok. Di dalam hadis ni ada perawi yang bernama Ar-Rabi' bin Sabih. Cuba tengok perawi lah atas ke, Rabi' bin Sabih. Hak diambil daripada Yazid bin Aban itu. Anak murid Yazid bin Aban tu nama Ar-Rabi' bin Sabih tu. Dia ni adalah perawi yang saduk. Saduk ni lafaz takdir yang paling rendah. Saduk ni mana orang yang jenis benar, tak kecek pelawak. Mana ju lah. Tetapi ingat dia sangat lemah. Ingat dia lemah. Dia ngapa tu payah ingat, lepas tu dia mudah tukar. Banyak tak ingat lah, dia ni lemah ingat dia. Ibnu Hibban kata dia ni seorang ahli ibadat. Ibadat memang kuat lah dia ni, Rabi' bin Sabih ni. Tapi dia ni tidak ada kelayakan sebagai ahlul hadis. Profesi dia tu maknanya kerja dia tu bukan sebagai tumpuk pada hadis, tidak. Dia kerja lain dia ni. Oleh sebab itu dalam hadisnya banyak berlaku hal-hal mungkar. Kena ingatlah mungkar ni maknanya apa yang diriwayat itu bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih. Kayak ni kan lemah, bercanggah dengan riwayat lain yang sahih. Jadi mungkar lah hadis tu. Bila mungkar ni jatuh ke peringkat dhaif. Tetapi dia tidak sedar. Ad-du'afa ni boleh petik ad-du'afa wal matrukin karya Ibnul Jauzi ada sebutnya. Ya. Jadi hak riwayat Abu Daud tadi hak Nabi tegur sahabat tu, hak tu kuat, hadis tu sahih. Jadi tak okeylah hadis kita nak terima hadis tu, nak tolak hadis sahih tu. Sebab tu Ibnu Katsir kata tak boleh terima ni. Jadi buat apa Imam Nasa'i, Imam Tirmizi mari tu? Bagi Imam Tirmizi dalam ulama lain yang bela dia lah. Dia kata betul. Tapi maknanya dia buat mari hak ni tu, mana kalau kita tak terima hak tu pun maklumat yang ada hak dalam ni tu boleh diterima. Cuma hak tu saja. Sebab tu setengah ulama dia hanya mempertikakan hak bahagian akhir tu saja. Banyak tu nak ayatnya banyak tu siapa kena baju nah sepotong minyak. Anak pun tak ada nak mikir tu. Neng tengok tadi dah. Cari balik tengok itu kata air. Jadi tak ada ni yang riwayat ni. Riwayat lain tak ada. Tu masalah Ibnu Katsir kata mungkar tu. Aneh, bukan sekat mungkar, gharib, ajib. Pelik dia kata. Baik, tak apalah. Jadi kesimpulannya ke dia? Bubuh minyak rambut tapi tidaklah sampai peringkat melampau itu. Tu ulama terima. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Wa bi qala hadatsana Hannad ibn Sari qala hadatsana Abu al-Ahwas an Ash'ath ibn Abi Sya'tha an Abi an Masruq an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza ta'ala. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan. Senang tu maksudnya selalu mendahulukan bahagian kanan ketika bersuci, ketika sikat rambut, pakai selipar, pakai sandal tu memang dia akan tayammun menganan. Dia sebut gitu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam sahihnya dengan ada tambahan. Hadis ni juga dalam Bukhari tapi dia ada tambahan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi senang
Nabi ni yu'jibuhu, maknanya menyenangkan dia, mengkagumkan dia. Mana hati dia jadi senang kalau dia buat sesuatu, dia mula dengan kanan. Misalnya pakai selipar, sikat rambut. Sikat rambut ni ulama kata tak kira lah ke kepala kita ni ada bahagian kanan, dia buat aku ni dulu. Dia start ku ni. Kalau dia belah pun, dia mari ku ni dulu. Baru dia pergi ku. Ataupun kalau dia tak belah, dia irsa ke sampai ke belakang gitu, dia buat ku ni dulu. Dia suka tayamun, menganan. Dan dalam semua urusan beliau, tu orang Anas sebut dulu, ada tok guru besar kita di Kelantan naik kereta ku kaki kanan tu. Lepen awak tu. Ana kata ustaz mari masuk kat di sana. Payah dia kata, ni mudah. Dia gantung. Dia kena lipat kaki tu. Nak masuk ke kanan tu. Dia tak suruh dia buat, tapi yujibuhu at-tayammun. Dia rasa senang, di hati dia tenang. Dia kira, dia tak suruh nak buat gitu. Dia pun sebut kita tak suruh, tak ubah tu. Kalau dia naik motor tak ada masalah, dia pukul di bahagian kaki kanan dulu. Tu. Nasa dia sorang Kelantan buat gitu. Tapi dia tak suruh dia buat. Itu maknanya yujibuhu at-tayammun. Hak stari duk ali tu. Ali kiri. Dia kena tu dah. Dia kena mari dia yang diubah tu, mari di barat dah. Kena set ya. Kena ada mereka. Kata saya buat kami kereta sini. Kena ada mereka je, dia kuliah juga. Tapi dia ni orang bagus. Dia ni mana saya dia puji masa ngaji, dia seorang yang sangat ikhlas. MA hadir. Pada orang mana? Tidak salah dia buat tu. Dah kerana yujibuhu tayammun, kerana dia rasa kagum dengan, kalau dia rasa sedap hati. Sebab Nabi lah. Baik, jadi perkataan Aisyah dalam hadis ni, apa dia? Dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan bahagian kanan. Maksudnya Nabi dia senang memulai dengan bahagian kanan. Lagu itulah dia buat kalau hak sesuatu yang ada kiri kanan. Kecuali masa dia sapu telinga tu kan, waktu dia buat sekaligus. Dalam kalau tangan kanan dulu, tapi bila sapu telinga dia sekaligus. Dia tak ada, walaupun telinga ni ada dua juga. Tidak kata basuh ni dulu. Dah. Tu lama sebut terang tu. Jangan kita kata basuh ni dulu. Lepas tu sapu ni dulu, lepas tu sapu ni. Tak, Nabi tak buat gitu. Nabi tak buat gitu. Baik. Yang kedua, ketika bersuci, maknanya ketika contoh Nabi mengenai ketika bersuci ni, kata Aisyah, maksudnya ketika berwudu beliau memulai dengan bahagian kanan, seperti cuci tangan, basuh tangan. Cuci tu mana basuh basuh tangan kanan sebelum tangan kiri. Demikian juga kaki kanan sebelah kiri. Telinga tak kena ingat tu. Mana Aisyah ni orang alim, dia tak ayat telinga tak, sebab tengok jelas sahabat lain pun tengok Nabi pakai buat sekali lalu. Pada telinga ni ada dua juga. Nabi tak tu. Baik. Yang ketiga, Aisyah kata Nabi sisir rambut, sikat rambut. Jadi sikat rambut ni maknanya jika beliau menyikat rambutnya, beliau memulai dengan sebelah kanan. Sanilah sebelah kanan. Jadi kalau kita buat gitu boleh pahala lah. Ingat Nabi buat, kita ngaji ni kan, ingat Nabi buat, boleh pahala. Tak ada pasal-pasal jadi boleh pahala. Ada pasal tu, bukan tak ada pasal tu. Nak yang mudahnya. Kalau kata tak ada pasal-pasal boleh pahala, nak yang mudah benar. Demikian juga Nabi memulai bahagian sebelah kanan ketika buh minyak rambut. Hal ini kok. Kalau buh minyak wangi, Nabi ada setengah tu Nabi buat dua. Nabi buat gitu. Kalau minyak wangi dia buat gitu ya. Sini, sebab tu sinilah mula berubah. Tu bukan minyak rambut, minyak wangi. Sebelum dia buat juga sini. Ada Nabi buat gitu. Tidak kata buat ni, bawa ni pula dah sekali dia buat. Ada juga begitu. Kita tak buh rambut minyak wangi. Nabi dia buat sini, dia buat gitu. Baik. Itu nombor 3. Nombor 4. Dan ketika dia memakai selipar, kasut, sandal itulah. Jika beliau sallallahu hendak memakai sandal, maka beliau memulai dengan kaki kanan sebelum kaki kiri. Lepas tu bila dia cabut tu dengan kaki kiri. Tu ada sebut juga. Pakai kanan sepuluh baju gitu, masuk tangan dulu, hak kanan dulu, bila nak tangga ke dia hak kiri dulu. Itu riwayat daripada isteri-isteri Nabi SAW. Baik, seperti inilah keadaan Nabi SAW dalam hal-hal yang sifatnya pemuliaan.
Sifat mana perbuatan yang kita kata menunjukkan bersih pemulihan dia buat gini. Tapi kalau dia nak qada, apa ni kita kata apa? Istinja, dia nak basuh kemaluan lah bila buai kecil usaha tu dia gunakan. Sebab tu dikira kotor. Tapi kalau hak benda-benda hak pemulihan mana jenis hak bersih, jenis makan, nak bersalam dengan orang, kau misal tasfik tu, tu dia gunakan ni. Makan, minum, berjabat tangan, mengambil dan memberi barang kepada orang, memakai pakaian, ni alik kanan berlaku. Sedangkan untuk hal yang sebaliknya, yang tidak begitu sifat dia, Nabi mula sebelah kiri, misalnya masuk bilik air, kaki tu masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, keluar daripada masjid, kaki kiri dulu. Membuat ingu, guna buat ingu, bukan berkata hidung alik kiri, tidak guna tangan kiri. Jangan kata buat ingu dah hidung ada dua kan. Apa begitu berat. Buat alik kiri dulu, dah guna tangan kiri, guna tangan kiri. Tapi hak ni mengikut ulama, kalau kita jenis kekok, kalau kekok jenis pasal kanan, kalau nak buat ingu kiri jadi kekok, tak apa tu. Tapi kalau nak kira sunnah gitu, hak ni ulama kata tasyri'iyah ni. Mana jadi syariat? Syariat apa sunnah lah, mana kalau kita buat boleh pahala. Gitu. Kenapa kau payah nak dok? Sebab juga kita makan depan orang ni, memang kita makan hak tidak guna sudu. Kadang-kadang tak tengamuk lah kita nak itu sudu tu, nak ambil gula, gua makan satu hidangnya. Boleh guna kiri pun tak apa. Ni kalau guna kanan jadi ponok lah orang jadi itu. Sebab juga cawal. Sebab tu setengah orang kita nak tengok dia pergi hari ni, dia setuh sikit. Dia setuh. Rasa tak perlu gitu. Kenapa hal lah? Tu. Dia setuh. Dia jadi nak dia kanan. Tapi tak usah kata lah molek lah. Mana nak ikut Nabi tu. Nak ikut Nabi. Jadi makna setuh tu kira mengalih hak kanan juga lah. Tu. Apa nama Dr. Philip dia terkenal, pendakwah terkenal di Amerika. Philip apa nama tu? Orang Itan tu. Dia Philip. Dia kira tak. Dia sebut ni. Memang dia sebut, dia kata orang Melayu, dia sebut. Orang Melayu buat gitu. Anda pun tak suka, mau kita tengok gitu juga. Dia tersetuh. Lepas tu dia suka, tak apa dia kata, dia nak ikut sunnah. Tapi nak yang semangat ikut sunnah tu kuat benar dalam makan ni. Siapa setuh guna tangan setengah tu lapik gitu. Nak suruh setuh juga kan dia tu. Akak gitu. Akak patut lapik pula. Nak suruh setuh juga kan dia tu. Jadi bagi-bagi lagu tu kerana pengaruh tayamum tu lah. Bagi anak tu tak ada masalah kita nak buat gitu. Bahkan insya-Allah boleh pahala. Niat kita tu. Bukan Nabi suka gitu. Nabi buat gitu. Bahkan ada kisah berlaku kan. Tapi ulama kata ni orang munafik. Bila Nabi suruh makan tangan dia, atau dia nak makan tangan kiri kan. Ingat situ. Nabi doa supaya tangan dia jadi lasa. Jadi apa ni? Lasa ni lumpuh lah. Lepas tu tangan dia tak nak akal lepas tu. Ulama kata tu munafik tu. Munafik ni sifat dia suka canggah khilaf sunnah. Baik, tak apalah, seterusnya kita pergi kepada hadis yang keberapa tu? Yang keempat ya. Makna silap ni. Ya? Tiga tu. Tadi tiga ni empat. Ni empat lah. Ni empat Yang keempat, hadis yang keempat, qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghibba. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mughaffal. Kena ingatlah Al-Hasan tadi tu, bila sebut Al-Hasan, Hasan Basri lah maksudnya. Sama begitulah. Kalau Al-Hasan tu makna Hasan Basri, tokoh tabi'i. Paling alim lah di kalangan tabi'i. Alim Hasan Basri. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mughaffal. Ini seorang sahabat lah. Dia kata Rasulullah melarang menyikat rambut kecuali jari-jari. Hak ni ulama ulas lah. Dia kata Nabi bimbang takut jadi budak lalu. Sebab orang Arab jahiliah ada pemimpin-pemimpin dia jaga benar tu. Siapa ada orang lain pula dia caw ke rambut dia, duk tok serba, patu orang bawa pakaian dia pegang, hama dia pegang pakai labuh telajak tu. Isbal tu. Nabi tak sejadi lagu tu. Jangan gitulah. Sebab
pengalaman hidup masyarakat melihat pimpin yang apa-apa besar-besar ni tak, jawatan tinggi, lagu itulah cara dia. Rambut pun orang tulis cara lagi. Pakai sorban. Sebab tu benda-benda gitu kan ana tengok ada. Ana bukan nak kata kadang ada kan mari tempat kita ni buat satu majlis besar, majlis nak ijazah sanak serban. Pakai serban pun ada sanak. Ini termasuk dalam bab yang melampau. Dia buat program majlis. Pakai serban tu. Maknanya masa Tok Guru tu pakai serban tu dia ijazah. Daripada ini sampai kepada Imam Syafi'i pun ada. Ana dengar. Tu cara nak merugikan masa tak. Tu Nabi tak situ tak. Benda-benda gini bila-bila gitu cukup dah. Biar nampak comel cukup dah. Tak perlu lebih-lebih. Sebab hadis Nabi ni, doa Nabi tak perlu ijazah. Dah tahu sahih amal. Gitu ya. Jelas daripada Nabi. Ngaji tu jelas, tu lebih pada ijazah lagi tu. Bak anda ngaji malah bila nak habis kelas anak ijazah lah anak ngajar tak kali habuk malah tak kata begitu. Magi nak amal kau jelas Nabi. Jadi bagi anak itu dia 1% lah itu. Betul lah itu. Baik, seterusnya. Jadi perkataan, cuba kita tengok perkataan yang disebut oleh Abdullah bin Muwaffah. Dia kata Rasulullah melarang menyisir rambut, menyikat rambut, kecuali sekali-sekala, jarang-jarang. Maksud dia apa dia? Maksud dia dalam rangka rentang waktu yang lama, sehingga beliau melarang seseorang menjadikan duk sisir rambut, duk siap lah, duk rapi rambut. Sebab tak nak kata bersisir, merapikan rambut sebagai kesibukan utama. Sebab nak sebut sana lah 200 lebih sebulan untuk bahagian rambut saja. Tak lalu pada kita seminggu ni tak tumbuh lah mana lagi rambut tu. Sebulan sekali molek, tapi lah. Pergi pula tak pergi tempat 10 riyal, 15 riyal, 20 riyal, 70 riyal misalnya. Tu situ saja berapa? 240 habis sebulan. 240 kita kata, 280 lah kita kata dah. Mana beratus-ratus. Tu Nabi tak situ. Duit tu untuk lain banyak lagi. Tu. Takut jadi gitulah. Sehingga beliau melarang seseorang menjadikan kita merapikan rambut tu sebagai kesibukan utama pula. Jangan terjemah sisir saja, sebab tu tak tepat lah. Kalau sisir kat belajar lah boleh. Tak, kau sekadar sisir rambut. Tu nak hari setengah duduk dalam poket dulu, sisir dalam poket sepuluh golok, mata golok tu. Dulu ingat dulu orang dulu luar jing. Kita dah ikut di sekolah tu. Cikgu kata tak boleh bersisir dalam poket. Cikgu disiplin aku ingat hari. Anak ayahnya tu nak berapa kali sehari saya dari jumpa cermin tu. Jadi hak ni mana merapikan. Atau lebih tepat lagi, sisi tu tak apa. Seharusnya melakukan dengan pertengahan, tidak telak, tidak doa lalu dan turut, tidak doa langsung, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak melampau dan tidak mengabaikan. Maksudnya ia tidaklah siapa mereka melalaikan, menghabiskan duit yang banyak sama sekali, dan tidaklah siapa tak cara langsung mengabaikanlah setak dia juga. Anak biasa imbal lah. Gitu maksudnya. Sebab ke pemimpin kan dia kena nampak kemah. Tu tak apa tu. Tapi jangan sampai bazir masa situ. Sebab itulah kalau kita terima sikat sisi, kita rasa pilih. Tak nak sisi 2 hari sekali. Bukan ni maknanya lebih kepada merapikan. Tu. Bahaya juga baca terjemahan ni. Kita sekali 4 kali sehari. Ni kena agak lama juga dia tu. Lepas tu 4 hari sekali si rambut kat dia cikgu. Keberesan rambut. Tu kena faham balik. Baik, seterusnya yang kelima. Riwayat yang kelima. Wa bi qala hadatsana Al-Hasan bin Arafah qala hadatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid. Hak tadi pun tengok sendirilah, tadi dia buat tu disahihkan oleh Syekh Al-Albani, takhrij tu abah tu boleh baca sedikitlah. An Abil Ala Al-Audi an Humaid bin Abdul Rahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibba. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada salah seorang sahabat Nabi. Ni tak sebut nama gapo. Ana cari pun tak jumpa, sebab dalam syarah ni pun dia tak ayat, sebab dia pun tak jumpa, tak ada maklumat. Tapi jelas seorang sahabat tu sebut bahawa Nabi SAW jarang-jarang merapikan rambut dia, jari-jari, tapi sisi nak hari. Lepas tu kena ubah tu, merapi tak dia basuh nak hari dengan shampoo,
Orang tak buat nak hari gitu. Sekali-sekali, sebulan sekali, kau seminggu sekali kau. Atau ikutlah. Ni jadi kalau kita cuma sisir, berat juga tu. Nah, kena botak lagu-lagu tu. Baik, jadi perkataan yang disebut oleh seorang sahabat Nabi ni, perkataan yang disebut oleh Humaid bin Abdurrahman, dia kata salah seorang, dia ambil Humaid bin Abdurrahman, dia ambil dari salah seorang sahabat Nabi. Jadi seorang sahabat Nabi ni tidak diketahui dalam rangkaian sanad nama gapo, tapi jelas seorang sahabat. Tidak menjadi masalah kerana mereka semua adil, terpercaya. Ni orang panggil, dia kalau dalam riwayat dia tak boleh sebut saya ambil dengan sahabat saya. Nama dia sahabat awal. Tak boleh nak ayat, tak jadi hadis tu. Tak boleh pakai hadis tu. Kalau dia tu pun tak jadi orang panggil inqita', terputus sebab majhulul hal tu. Tidak diketahui siapa dia. Untuk sahabat tak apa. Nak ayat kekuatan sahabat. Sebab jelasnya, jadi ulama bila dia kaji, dia tengok betul kau Humaid ambil dengan seorang sahabat Nabi, betul. Tak apalah, asal kita tak sebut nama pun tak apa. Biar jelas sahabat. Tu nak ayat kedudukan sahabat. Tu. Sebab kalau kata sahabat, kulluhum udul, semua mereka adil. Dia tak akan bohong, khususnya dalam beragama. Tu ketetapan tu kaedah. Langgar tu jadi Syiah. Langgar tu jadi rosak. Orang Kelantan panggil kesok hadis kalau langgar tu. Kalau bahasa Kelantan. Langgar tu kesok hadis. Sebab tu tonggak tu. Baik. Dan juga sahabat tu lah hak tak sebut nama. Bahawasanya Nabi jarang-jarang merapikan dalam betul tak adil lah. Kenapa molek? Sebab tu penting tu pemahaman tu. Maksudnya Nabi merapikan rambut sekali-sekali dan kadang-kadang tidak merapikannya. Sikap tu nan ari. Beliau tidak menjadikannya sebagai rutinitas dan rutin yang sering, juga tidak melalaikannya. Misalnya Aisyah cuci rambut Nabi, hatu makna merapikan. Tidak sama tu, sisir tu kena sama setiap hari tu. Baik, habislah tu. Ni maknanya 5 hadis 5 hadis bab merapikan rambut. Jadi maknanya kena jatuh. Tak kira lah wanita pun gitu ya. Tu salah lagi. Makna hadis ni maknanya untuk wanita pun juga ni. Mana wanita ni pun lebih lagi lah, sebab dia rambut panjang, kita kata kebiasaannya. Ataupun orang jenis rambut Ja'dul Qata', ingat ada ke? Ja'dul Qata' ni keriting halus tu. Bukan Khata'u lain. Khata' keriting halus, bukan kata eka. Nabi ni eka. Kalau jenis Khata' rambut, lagilah dia kena bersih. Dia kena cuci. Begitu juga perempuan rambut lebat misalnya, lepas tu pandai pula, lagilah kena cuci. Tu maksud. Jadi sunnah ini dia bukan untuk lelaki sahaja. Ini termasuk dengan muslimah juga. Baik, sekarang ni kita pergi kepada bab yang kedua. Kita ambillah sedikit sebab ni 8 hadis 9 hadis ni tak mungkinlah boleh habis ni. Kita ambil sedikit kan. Kita masuk pada bab yang kelima. Bab ma ja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyatakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bicara tentang syaib, uban. Uban Nabi. Bab ini adalah merupakan pasangan. Orang panggil apa dia kata pasangan lah, maknanya bab yang berkaitan dengan bab sebelumnya. Ya ta'allaq, sebab bahasa asal dia guna ya ta'allaq. Ya ta'allaq berkait lagi sebenarnya. Mungkin tadi kan bab rambut kepala lah tu. Bicara serban, bicara uban ni mana rambut duduk di kepala. Sebab tu dia kata ni ya ta'allaq, dia ada kaitan dengan bab yang keempat, iaitu bab yang berkaitan dengan ciri fizik Nabi. Kalau kita ambil daripada ciri fizik Nabi lagilah, muka kepala ni kan fizikal lagi tu. Kalau kita ambil bab yang keempat lagi kuat kaitan dia, sebab tu berkenaan dengan rambut. Ni pun nak cerita rambut juga ni. Uban adalah perubahan. Jadi syaib tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita uban, apa dia? Dia takrif dulu. Uban ni adalah perubahan warna rambut dari warna asalnya. Sebab kalau warna asal, warna merah, dia berubah jadi lain. Kalau kita wanita, berubah jadi bentuk lain. Tak mungkin tak serupa. Tak kira lah rambut anda kena berubah. Biasanya kerana faktor usia. Iaitu warna hitam atau warna lain yang menjadi putih, kan merah menjadi putih misalnya. Penulis membuat bab ini untuk menjelaskan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah uban tersebut terdapat di rambutnya atau di janggut dia, dan berapa banyak?
jumlah tu banyak kok. Tu Dan yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, dan sebahagian hadis tersebut disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini. Imam Tirmizi sebut juga. Kena ingat tetap fizikal Nabi bukan dalam ni belaka, dalam lain pun ada juga. Cuma hak ni hak paling sahih ni. Bahawa uban yang terdapat pada rambut Rasulullah jumlahnya sangat sedikit. Qalil jiddan, sangat sedikit. Dan hanya ada 3 bahagian, 3 titik tu salah satu mawadhi, mana 3 tempat saja. Takut tak 3 titik lah ke mana. Bertitik pula uban dak bahasa Indonesia. Salah satu mawadhi mana 3 tempat. Mawadhi kan maudhi mufrad dia, mawadhi tu jamak. 3 tempat. Anas menyebutkan dalam perkataannya gini. Ini hadis lah ni. Cuma ni hadis, cuma ni dia tidak masuk hadis pertama lagi ni. Anas kata walam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghain wa fi ar-ra'sin nabdhun. Rasulullah ni kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apa ni kita kata apa ni? Dada rambut ni. Menyemil, menghina rambutnya. Uban dia menghina uban. Dah rambut dia tu. Nak suruh tertutup uban itu. Tak apalah kita bincang mengenai Nabi kan pakai Nabi dah rambut dia ni. Hadis selepas ni. Ni ada maksud dia ni. Dalam 9 hadis ni ada sebut Nabi pakai ina, memang jelas. Apa tu? Kalau kita hadis besar-besar lagi pada sebut. Sebab tutup siapa tu guru kita masa ngaji rugi kalau yang tak awak kali habut. Dia awak sama dia. Nampak? Sekali kita kata ustaz ni kata tak berubah hai dia kata bagai dia kata kena ikut sunnah tu Nabi buat gitu, rugi tak buat dia kata mengenai Nabi buat. Apa janggutnya. Tu dia sebut hana tu. Dia kata apa ya jadi sini sapu, sini basuh. Muka basuh. Apa ya jadi tak serupa tu. Hak sini kena buat gini lah. Rambut gitu ya. Padahal ni rambut juga, dak dia tak serupa. Dalam hadis tidak ada isyarat dah. Sebab tu orang buat kajian dia kata hak ni sapu sebab rambut ni dia mudah tanggal. Dia mudah itu kan dia tidak memerangkak sangatlah kita kata debu-debu, peseng rambut. Orang panggil ke dia lah ni dia panggil ni. Ada ke apa? Elektrik ke apa? Elektrik statik dia panggil. Dah, kita ngaji sains dulu kan. Rambut dia kan ada elektrik statik dia panggil tak? Kita ngaji sains dulu. Masa sekolah dulu. Hak ni dia kena pakai hal lain. Dia tak boleh hak ni dai untuk rambut ni tak boleh. Sebab ni dia tak boleh. Hak ni dia kena lain. Hak ni dia nak hal lain sebab kan dia jadi tangga. Hak ni tak tangga. Kalau kita guna hak sama dia jadi hak ni rambut tak tangga, sini tangga. Patutlah hak ni dia kena basuh, hak ni kena sapu. Pelik hadis Nabi. Dia tak supun. Sebab tu dia sebutkan dia kata hak ni kena lain, hak ni kena cari hak lain. Dia ada khusus pula. Kalau tidak dia tangga, mudah tangga. Dia lain ni, janggut dengan rambut ni. Hak ni kan ambil uduk ke basuh sini. Hak ni sapu. Isyarat dah tu. Tu kan. Baik. Kita ni tak ada pengalaman tu aja buat. No. Biarnya begitu. No. Tanggal rambut dulu. Tanggal rambut dulu. Maknanya ni payah sikit. Jadi maknanya ni cengkam dia kuat lagi. Jadi dia naknya lain lah. Gitu. Kita duk ingat aku serupa. No, dia lain. Memang lain dia begitu sila Anas sebut. Tapi malah Anas sebut tu dia ada pengalaman. Dia lain. Kalau orang India kan dia dah merah tu. No. Gitulah kan. Untuk guru kita kata rugi juga tak buatkan rambut sebab biar amal sekali tak pada sunnah Nabi. Sebab Nabi buat. Ya tak kira lah ada setengah ulama kata hak tu untuk peperangan. Tapi setakat kita tengok kalau mengikut guru kita malah setakat pemerhati dia bukan. Hak peperangan itu satu hal Nabi buat. Biasa ni pun Nabi buat juga. Nak suruh nampak ke dah? Nak suruh nampak sehat. Nak suruh nampak segar. Bukan kerana ada maksud dunia dah. Tu. Kalau ada maksud dunia tu tak boleh pahala. Ni maksudnya untuk orang panggil biar nampak segak tu. Sebab tu anak kata masa belajar pun untuk guru kita setekan Nabi dia nak orang Islam biar nampak segak. Tak usah nampak jadi macam tak cara lebih kurang. Hak tu popok zuhud, popok tu Nabi tak suka lagu tu nak cari hidup dia tu. Baju uburu tu dia pakai. Padahal dia boleh beli baju baru tak boleh gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fadhih. Hadis tu dah tu habis rezeki lebihlah sikit belanja tu. Jangan buat seperti orang tak ada duit. Tak apa tu.
Jangan terhalang sedekah kuat dah guna pitih tu tak. Tu tak boleh juga gitu. Itu maksud dia. Baik, kita ambillah satu hadis ni. Ni tak boleh. Jadi sud disebut dalam hadis ni anfaqa. Dia mari sud dulu. Sudrun adalah rambut yang tumbuh antara mata gede, kita panggil ni. Side band lah, kita kata side band sini. Antara telinga ni. Mata dengan telinga ni kan. Rambut sini ni. Ini. Gede panggil ni. Side band tak? Side band lah kita. Orang panggil side band. Side band. Orang panggil side band. Kau sekelata tak? Band tu lah. Ni sebelah ni. Tahu. Kalau itu dia panggil apa? Sodek godek bukan sodek. Godek. Side band juga dia panggil. Ni sudur. Side band tu lah sebenarnya ni. Tu sini rambut ni. Baik. Tu Nabi dia putih. Dia tu antara tempat hak ubah hak mula-mula. Bahagian sudur. Yang ni side band ni sini. Baik. Anfaqah adalah rambut yang tumbuh antara ni. Dia panggil ke dia ni? Ni antara dagu dengan bibir. Ni hasil ni hak kita ni. Ni bibir, ni dagu sini. Ni. Dia panggil anfaqah. Hak ni pun antara hak kira-kiranya hak lebih dahulu beruban. Nampak putih situ dulu, dua tempat tu. Sini dengan sini. Tu. Dia kata gitu. Baik. Hak tu mukaddimah dia. Tu mukaddimah dia. Hadis ni pun panjang juga. Nampak kena berhenti setakat tu dulu. Jadi untuk minggu depan kita akan ambil hadis pertama ni. Ni bab uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Kita berhenti setakat tu lah. Ada soalan ke? Tak ada tak? Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.